Hai, Assalamualaikum. Ya Allah. Ya, perkara biasa. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita ada di bilik mengaji dan hari ini Alhamdulillah kita akan bersama dengan Ustazah Asni Mansur dan pastinya rakan mengaji kita. Kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Fin Jamal RTW. Kak Zarina, Masya Allah Kak Zarina. Hari ini saya akan bersama dengan Linda On dan juga Ustazah Asni. Okey, sepatutnya kita nak live dekat Facebook sebabkan kita bertiga. Sebab selalunya kita akan live berdua. Kita cross live macam ni lah. Tapi tak dengar lah. Awak tak dengar saya? Ha? Tak dengar saya pula. Okey, sekejap. Tolong dengar suara saya. Kalau anda dengar suara saya, tekan love. Kalau tak dengar suara saya, mungkin awak boleh exit terus. Dengar je. Alah, suka tau manja ni. Okay guys, hari ni kita orang kata diaktifkan ataupun di support. Wow, macam mana boleh ada dua ni dik? Saya tengok macam tu sekali. Oh, hebat. Saya pun tak tahu macam mana. Kita bersama dengan ni. Tapi sebelum tu saya nak beritahu kepada anda semua habis semua cerita mengaji aku keluar. Okay, just share lah dengan korang. Hari ni Fin Jamal RTW akan live kejap lagi jam 1 petang dekat Fin Jamal RTW. Dan kalau korang nak beli hoodies, you know, if you guys ni korang kena sales ataupun order online hari ini sahaja last. So hari ini is the last day supaya dapat barang-barang korang sampai sebelum raya. Tapi kalau korang sejenis tak kisah, dapat selepas raya pun tak kisah, it's alright. Okay, so memandangkan kita nak live hari ini dengan Ustazah Asni. Okay, saya harap Ustazah Asni, cuba Ustazah Asni masuk. Dan saya cuba nak ajak kawan saya, aka Sifu saya ni. Nervous aku. Kenapa aku nervous ni? Mungkin sebab ada Linda On kot. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, cantiknya Linda On. Masya Allah Kak Linda. Okay guys, once Ustazah Asni masuk, saya akan offkan komen. Dan kalau anda ada soalan-soalan yang perlu ditanyakan kepada Ustazah Asni, boleh tanyakan dekat bahagian komen dekat bawah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah. Masya Allah. Ustazah Asni Mansur, Alhamdulillah di hari Jumaat ini aku rasa macam moderator forum. Farah. Ya, Ustazah. Asni on line. Asni on line. Asni on live with Linda On. Yes. Fafau on top of the world looking down. Okay, saya sebenarnya ada masalah sedikit. Namun, Masya Allah, nampak? Kami hari ni akan bersama-sama dengan Linda On secara manual, Ustazah. Bila kita ada masalah teknikal ni, kita akan cuba sedaya upaya untuk bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Walaupun kita letak baldi ke, kita letak apa ke, janji kita dapat live sama-sama, Ustazah. Boleh, Ustazah? Boleh. So ada tak video Lindanya? Lindanya ada ke tak? Ada, Ustazah. Demi Ustazah. Kipas! Apa kipas ni Siapa tu? Tu dia. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya harap anda dengar suara saya, dengar suara Ustazah Asni dan dengar juga suara daripada Linda On. Guys, give a big hand. Tak boleh nak big hand sangat lah. Kita tekan love kepada Linda On. Kalau anda tertanya kenapa kita berlive konsep macam ni, sebab kita ada masalah teknikal. But it's okay. Walaupun masalah teknikal, terima kasih Kak Linda kerana sudi bersama-sama dengan kami. Walaupun kejap lagi petang dia nak live sekali, Ustazah.
Live kat radio Wah. Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Okey Ustazah. Okey. Saya nak recap Selasa lepas kita mengaji surah Al-Kawthar. Betul Ustazah Betul. Kawthar. Tapi disebabkan kita juga ada masalah teknikal, Ya. maka kita sambung kembali pada hari ini ya Kak Linda, hari Jumaat ni. Kita akan dengar bacaan daripada Ustazah dan kemudian kita berdua akan taraki sama-sama tau Kak Linda. Tapi InsyaAllah. sebabkan Kak Linda kakak, saya dulukan Kak Linda lah. Lepas tu kita akan dengar apakah maksud di sebalik. Ustazah, depan Ustazah sopan dia cakap Ustazah. Dan tahu dia depan belakang. Okey, baik, silakan Ustazah mulakan kelas mengaji kita pada hari ini. Silakan. InsyaAllah kita akan mulakan dengan doa. Assalamualaikum Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Alhamdulillah first time ni dapat bersama Linda secara online. Selalu dengar suara Terima kasih serak-serak Ustazah. basah. Saya sebenarnya yang berterima kasih pada Ustazah sebab sudi luangkan masa. Orang hebat, saya bersama dengan orang hebat. Tak ada hebat je dah, sama je. Okey, insyaAllah kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Baik, Liza. Allah lapangkan segala urusan, lembutkan lidah insyaAllah. InsyaAllah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Syukur banyak pada Allah SWT. Kita nak sambung balik tapi elok kita baca daripada awal lah kot. Farah Baik Ustazah. Dan surah ni tak habis dan kebetulan kita berada di 10 malam terakhir ni insya-Allah. Ada yang stay up, berjaga malam kerana menunggu dan juga menanti Lailatul Qadar. Ada yang tak sempat nak sahur, kan? Kak Linda, Kak Linda kenapa tak kejut Farah Kak Linda? Farah dah cakap dengan Kak Linda kan? Kejut Farah. Ya Allah, Farah tak sahur ke? Saya buka-buka mata je. 5:49. Oh, Ya sikit Allah, lagi. memang dah tak sempat. Saya terus, saya nasib ada air botol semalam kat dalam kat katil tu, saya ambil teguk-guguk. Elok teguk-guguk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sahur lah tu Farah. Tu sahur Itu ke? tetap dikira sahur. Yes. Tapi saya tak makan. Sahur tak bermaksud makan nasi. So maksudnya barakah sahur tu dapat lah. Betul. Sebab saya pun pernah dengar juga Ustazah katanya sahur lah walaupun dengan seteguk air. Yes, betul. Maka Ya, barakah Alhamdulillah, sahur itu Alhamdulillah. Farah dapat. Maka puasa kita dengan puasa macam ikut sunnah lah. Puasa bersahur. Alhamdulillah. Ya Allah. Baik Ustazah, silakan. Okey, suratul Qadar. InsyaAllah surah ini adalah surah yang sangat hebat, sangat mulia. Sebab dia nak cerita pasal dua perkara besar. Yang pertama tentang Al-Quran. Bahawa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Pada satu malam turun habis di Lauh Mahfuz. And then barulah sedikit-sedikit turun sebagai wahyu kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Jadi pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran itu turun sekaligus di Lauh Mahfuz. And then baru turun sedikit-sedikit di lawannya Linda. Masya Allah. Jubah mana tu? Sorry. Okay. Sampai mana tadi? Di Lauh Mahfuz. Okay, di Lauh Mahfuz. And then barulah turun sedikit-sedikit kepada Rasulullah melalui Jibril alaihi salam.
So proses turunnya Al-Quran selama berapa tahun? Farah? 20 lebih? 23 tahun lebih kurang? Hanyalah 23 kawan kelas tahun saya. 23. Ha? Hanyalah kawan kelas saya. Ketua kelas Okay. Selama Saya 23 tahun lebih saya kurang. kalau bercakap, saya tak dengar Ustazah dengan Farah bercakap. Sebab tu saya banyak diam. Oh ya ke? Kenapa? Saya tak tahu. Bila saya bercakap, saya tak dengar Ustazah dengan Farah cakap. Sebab tu ketua kelas banyak mendiamkan diri. Ya. Baiklah Linda on. Okay, saya Okay. on je. Okey Ustazah, jom Ustazah. Bahaya dia. Okey. Maafkan kami ya kawan-kawan bila kami bertiga. Okey. Kakak, kita kena letak cap student kakak. Nanti kita naughty sangat. Okay, ready? 1 to go. Okay, baik. Okay, kemudian selama hampir 20 tahun lebih, 23 tahun, Al-Quran diturunkan bersusah payah. Kita dapat dengan mudah Al-Quran. Satu biji dah siap baris. Tinggal baca je. Tinggal baca je. Rasulullah menerima Al-Quran sedikit demi sedikit di Mekah, di Madinah, sebelum hijrah, selepas hijrah, bersusah payah. Alhamdulillah, dan akhirnya susah payah Rasul dan juga para sahabat kita dapat Al-Quran sampai hari ini. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bima lan tadil abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua je. Quran dan sunnah. Kau peganglah, kau tak akan sesat buat selamanya, insya-Allah. Okay, kita mula balik suratul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farah yang tunjuk ni Al-Falaq. Kita baca Al-Qadar ke Al-Falaq? Al-Falaq. Al-Falaq. Ya Allah, saya ingat nak baca Al-Qadar. Sempurnalah saya sebagai Itulah tadi manusia bila yang buat Ustazah kesalahan. bercerita pasal ayat tu kadang saya macam, oh surah ni daripada oh ya ke? Saya membayangkan surah Qadar sebenarnya. Oh, sorry. Surah Qadar hari tu dah dengan Lia kan? Oh, betul. So sekarang ni surah Al-Falaq. Baik. Al-Falaq, maafkan saya. Al-Falaq tu sebab hari Isnin, Selasa hari tu kita ada masalah teknikal, kita tak habis dengan Al-Falaq. Baik. InsyaAllah. Okey, kita sambung Maafkan baca saya surah Ustazah. Al-Falaq. Tak, saya salah. Itu adalah kesilapan saya minta maaf. Dan salah faham dan juga salah ingat tu adalah kelemahan saya. Maka sempurnalah kita sebagai manusia yang buat kesalahan. Yes. Allah Amin. Minta maaf dah. Sorry Kak Linda, tak sengaja, jangan marah. Kau tim ada orang kat depan ni. Okey. Farah, saya tak nampak sebab saya nampak skrin kecil. You dekat sini ke dekat sini? Sini? Saya. Sini? Tu saya. Betul eh? Okay, jangan bisik depan Ustazah lah kak. Orang nampak. Okay, Ustazah, saya minta maaf Ustazah. Kadang-kadang saya suka bila ajak kawan-kawan, tapi ada masalah bila kita ajak kawan-kawan. Ustazah faham kan? Faham? Tak apa dah, pokok kat kau lah. Minta maaf sangat. Allah Akbar. Okay. Maaf. So, okay. Suratul Falaq Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ayo, siapa nak baca? Sekejap ni suara. Siapa nak baca? Okey, Linda bacalah. Okay, Kak Linda. Tak ada Ustazah suara.
Suara Ustazah sedap, lingguk semua sedap. Masya Allah Ustazah, bestnya. Nak dapat suara Alhamdulillah, Ustazah, Hazam Fadl Rabbi. bestnya. Sikit-sikit je. Sikit-sikit untuk pakai sendiri boleh lah. Okay, Kak Linda. Silakan Kak Linda. Okay, kalau saya baca, kalau ada nak interrupt, saya tak dengar tau Farah. So, I akan baca sampai habis. Nanti Ustazah beritahu mana yang salah Ustazah. Boleh Farah. Boleh Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ayo, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Okey, bagus. Cuma ada sedikit lah yang kena betulkan. Sikit-sikit. Contohnya pada dengung. Tapi overall okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah, yeay. Maksudnya kalau kita sama Yang dengung perempuan bahagian boleh lah. mana? Bahagian mana tu Ustazah? Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Wa min, okey, gunnahkan sikit ikhfa kan? Ikhfa. Wa min. Okey. Syarrin. Dengung? Syarrin. Naffathat. Memang saya kalau baca yang nun mati tu memang mak saya pun selalu tegur mana pergi dengungnya. Tak reti berdengung lah Ustazah. Macam mana nak mendengungkannya? Okey, ikut saya. Ikut saya. Inna. Cuba. Apa dia? Tak dengar Farah? Tak dengar hidung. Okey, pegang hidung. Pegang hidung. I tak nampak muka Ustazah tu. Oh, tak nampak, Farah tak ada kan dia tengok dia punya aircon. Oh, mana Ustazah? Mana? Okey. Tu dia. Okey, macam mana Ustazah? Okey, sebut in dan dengung pisik hidung. In. Itu dengung. In. Oh, tapi tengah baca Quran Itu macam mana nak fikir dengung tu. hidung Ustazah? Okey tu. Ustazah tutup habis ke tutup sikit? Tak, maksudnya kita nak tentu, nak check adakah dengung kita tu jadi ke tidak. Boleh picit hidung. Tapi tak semestinya masa baca kena guna hidung, kena picit hidung. Tapi dengung tu datang daripada hidung. Korang pun pegang hidung sendiri tau. In. Okay, mana betul? Kalau ada Okay. Itulah dengung. Dengung ni artinya datang daripada hidung dan ditekan. Kena tekan. Contoh. Janam. Itu gunnah. Oh, janam. Oh, janam tu kira dengung. Yang wajib berdengung ni dua huruf saja yang bersabdu, nun dan mim. Nun dan mim. Okey? Nun dan mim. Contoh. Wa min syarrin. Nah, betul. Itu yang kita cari. Betul. Oh. Tekan. Baca slow-slow dan tekan. Okey, train lagi. Gunnah. Contoh. Linda on. Itu gunnah. Oh, Linda on. Kenapa nyanyi Linda on pula? Linda on. Sebab okay. dengan nun memang itu. Linda kena praktis punya dengung Ustazah. Sebab itu saya tak tahu kalau contoh macam kalau nyanyi-nyanyi macam biasa-biasa suka-suka kat rumah pun nak ikut dengung artis tu nyanyi tu pun macam mana dia boleh buat dengung macam gitu macam Ustazah buat tadi lah janam gitu kan.
Itu saya tak pandai. Tapi tak apa, saya akan praktis yang Ustazah ajar tu tadi. Kena praktis. Nun dan mim yang bersabdu digunahkan. Okey, latih daripada alif sampai ya pun boleh. Contoh. Nun dengan mim bersabdu. Inna bamma sanna jannah. Contoh. Ada satu ayat syair Inna fil jannati nahram min laban. Sesungguhnya pada jannah itu ada sungai daripada susu. Inna fil jannati nahram min laban. Itu banyak gunnah. Inna alif lam. Saya ingatkan dengung tu dari sini bukan Ustazah. Dengung daripada hidung. Sengau. Ini, sengau. Oh. Kena sengau. Okay, faham. Ustazah, rajin tak Ustazah? Ustazah bawahkan sikit, tak nampak muka Ustazah. Rindu. Oh, iya ke? Sekejap. Bawahkan sikit. Masya Allah. Cantiknya. Baru nampak cantik. Tu dia, Masya Allah. Nampak? Lukisan Ustazah, nampak Ustazah. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey. Baik. So, Okey, contoh gunnah. Hari ni kita tekankan gunnah baik, sebab dia tekankan banyak gunnah. falaq. Itu qalqalah. Itu qalqalah. Tukar kalah. Okey, itu qalqalah. Betul yang gunnah tu dengung. Macam dengung. Qul a'udzu birabbil falaq min Okey. syarr. Okey, baik. Yang min syarrin tu dia kita tak panggil gunnah. Dia panggil dengung juga, tapi dengung yang sikit-sikit. Dengung yang nun dan mim yang ada sabdu itu gunnah yang kritikal. Artinya kena bagi innalladzina amanu wa amilus salihat. Itu gunnah yang kritikal. Faham? Okay? Tapi Maknanya kalau dia, macam nun ada sabdu, dia punya dengung tu lagi kuat lah Ustazah. sebab itu nama dia wajib al-gunnah, wajib al-gunnah. Wajib. Tak ada pilihan. Faham. Tak ada pilihan, dia wajib. Wajib. Ustaz, guru saya kata boleh bagi sampai 3 harkat. Min syarrin panjang pula. Betul, Masya Allah. Betul ke Farah. Betul. Kakak dengar. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Masya Allah. Okay, cuba Linda. Kak Linda. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Masya Allah. 360% berubah daripada yang tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Okay. Ustazah, boleh tak kalau saya nak praktis? Sebab ni kita tengah membaca kan? Sebab Kak Linda, saya dengan di bilik mengaji ni Kak Linda, kita surah-surah pendek je Kak Linda. Supaya macam senang lah nak solat ke, nak tarawih yang beginner-beginner ni macam saya ni kan. Tapi bila kita mengaji, kita nampak Ustazah. Tapi kalau kita solat ni, cuba Ustazah dengar, betul ke tak bacaan saya ni? Okay, tutup Boleh Quran. tak? Boleh? Okay, Kak, lepas ni kau tau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin fal. Kenapa sih nervous Ustazah? Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq. Bil falaq.
Masya Allah, tadi Fin Jamal baru tegur saya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad. Ayo. Okey, Dah habis dah ke? cantik. Habis dah? Dah habis dah. Ini kau jadi imam, ramai makmum belakang ni. Farah? Baik Ustazah. Kau jadi imam, ramai makmum kat belakang ni. Masya Allah, saya susah hati. Sebab kan Kak Linda, saya selalu apa Kak Linda sebab bila kita mengaji kan kita tengok. Kak Linda tak payah tengok saya, tengok depan. Kan bila kita mengaji kan macam kita boleh tengok. Tapi of course lah, maknanya bila kita mengaji ni Ustazah, dalam masa yang sama kita juga kena hafal cara bacaan tu supaya bila kita solat, bacaan tu betul. Betul. Tapi kan kalau kita belajar, insya-Allah nanti Allah akan datangkan bayangan tau. Bila kita baca, keluar huruf-huruf tu satu persatu. Contoh macam tadi Farah baca min syarrin wa min syarriha. Min tu yang last tu masya-Allah tepat. Yang mula-mula tu dia jadi macam wa min syarriha. Dia tak ada macam ikhfa tau. Wa min qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min. Bila sebut min, dia tak boleh bunyi min. Min tu hilang. Okey? Okey, saya tulis. Sekejap Faham tu, tidak imam, senang. Siapa dengan Farah tu sebelah? Staff Zaza. 1 meter jauh hujung dinding duduk tu. Okey, sekejap Okey. Terbalik Boleh Zaza, boleh. Mim, Min, nun, nun dan shin. shin. Okey. Shin. Min. Okey. Mim dengan nun. Nun ni mati, dia tak ada tanda kan? Kosong atas dia, tapi dia mati. Okey. Kalau kubur mana nisannya? Bila yang mati tidak ada tanda, bermaksud dia campur dengan huruf sebelah dia. Huruf sebelah dia apa ni? Shin. 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 Okey? Shin. Bila bercampur, okey, kita boleh buat bacaan macam ni, dengar Saya cakap, okey, sekarang ni saya akan idghamkan shin. Idghamkan artinya masukkan. Masukkan. Okey, idgham itu masukkan. Okeynya shin masukkan dalam min. Bunyi dia idghamkan ayat ini. Misyarri. Misyarri. Artinya dia idgham. Okey, sekarang saya cakap izharkan bacaan ini. Izharkan. Saya pun izharkan. Min syarri. Min artinya nun ni jelas. Izhar. Artinya jelas nun. Izhar, jelas. You sebut nun jelas. Min. Okey, itu izhar. Okey, saya kata, okey, cuba lagi satu hukum. Cuba you ikhfa'kan pula. Ikhfa' tu maksudnya between idgham and between izhar. Izhar. Dia nak jelas tapi dia kena dengung. Dia duduk tengah-tengah. Okey, idghamkan mish. Izharkan min. So ikhfa'kan, ikhfa' tu artinya sembunyi-sembunyi. Min syarri. Saya ulang balik. Apakah, cuba idghamkan bacaan ini. Mish syarri. Cuba izharkan bacaan ini. Min syarri. Cuba ikhfa'kan bacaan ini, sembunyi-sembunyikan. Min syarri hasidin. Soalan dia, yang manakah bacaan yang paling sesuai untuk kita baca ayat ini? A. Idghamkan min syarri. B. Kita izharkan min syarri. Dan C. Kita sembunyi-sembunyikan min
syarri. Jawapannya ialah Linda? Izhar. Izhar. Okey, Farah? Last. Jawapan dia yang last tu. Yang last. Artinya sembunyikan. Okey, jawapannya ialah sembunyikan. Okey, yang last sekali. Okey, tak apa. Okey. Jadi Tak apa Kak Linda. bacaan Tak apa. Kak Linda baru. Kak Linda dah 2. min syarri. Itulah ayat yang paling sesuai. Okey? Min syarri. Oh, tapi masa saya perasan bila Ustazah sebut macam ni, cara tunjuk perbezaan dia, teringat masa sekolah memang min syarri ma khalaq. Memang saya. Min syarri ma khalaq. Masukkan. Kalau Itu nun tu tak masukkan. bunyi lah Ustazah. Dia antara ada dan tidak. Antara ada dan tidak. Oh. Okey, tolong tekan antara kalau ada ada dan sama tidak. macam saya masa sekolah rendah. Min syarri ma khalaq. Okey. Antara ada dan tidak. Wa min syarri. Okey, jangan bunyi shinnya. Dia bunyi shin itu hanyalah sifat dia untuk kita bersedia untuk sebut dia. Wa min syarri. Wa min syarri. Bagus. Itu dia. Betul, itu dia. Good job kakak. Wa min syarri. Okey, contoh pada satu ayat. Contoh pada ayat lain Silakan. Contoh ayat. Kakak, kalau kakak nak tanya Farah. kakak tanya je tau. Sorry. Tukar gambar lain. Lupa lah Ustaz. Kakak saya terlupa gambar tu. Minta maaf. Kejap Apalah Farah. Jatuh lah awak. Tak apa. Inilah. Okey. Ui, lawanya Linda. Cantik. Ustazah, saya minta maaf gambar Kak Linda ni saya yang tersilap. Lepas tu saya dah masuk yang ni sekali tertiba tak tukar pula. Tak apalah. Minta maaf Kak Linda. Tak apa. Okey. Contoh ayat lain. Okey. Andada. Okey. Ustazah. Bawah sikit. Okey. Andada. Nun mati jumpa dal. Dan nun mati tak ada tanda, kosong atas dia. Okey. Kosong. Bererti dal kena campur dengan nun, betul? Betul? Okey, sekarang saya kata cuba idghamkan bacaan ini. Addada. Idghamkan bunyi dia. Adda. Masukkan dal. Okey, cuba izharkan anda. Okey, sekarang ikhfakan Andada. Itu ikhfa. Jadi mana yang paling sesuai? Masya Allah, betul. Masya Allah, betul. Farah nampak tak saya? Kena turun lagi. Bawah sikit Ustazah. Sebab kami rindukan Ustazah. Bawah sikit lagi. Sweet. Farah sweet. Okay. Jadi ayat dia yang sesuai. Ayat dia bunyi macam ni فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Itu dia sembunyi-sembunyi. Andada. Okey, baik. Kita sambung balik surah ini. Surah ni banyak. Qul huwallahu ahad. Salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Masya Allah. Okay, Linda cuba. Min syarrin. Kejap. Mana tadi? Saya tengok muka Ustazah terpekun sekejap. Min syarri ma. Okay.
Min syarri ma khalaq. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Ahsanti, ahsanti. Alhamdulillah. Santi. Okey. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa Wa min Okey, Farah? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Masya Allah, bunyi Arab. Okey, Linda? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masya Allah. Aywa. Bravo. Aywa. Wa min Yalah. Belakang haja. Yalah. Belakang. Itu kalau dekat Hijai Ismail tu, nanti kita kena halau. Dia suruh pergi belakang haja. Belakang. Haja duduk, Haja. Haja duduk, Malaysia duduk. Kalau Malaysia je dia suruh duduk. Ni Ustazah. Lepas tu saya pun tutuplah mata. Saya ingatkan kalau saya tutup mata pula. Tutup ni apa? Nikah tu kan ingatkan kalau tutup, dia ingatkan kita orang Arab. Mata sepet. Mesti tetap tak percaya. Kita tutup. Masalahnya, hidung tak sangkut. Furdah tu dia tak sangkut. Betul. InsyaAllah. Okey, sambung lagi. Doa cerita apa? Wa min syarrin Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Okey, baca. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Aywa. Betul Linda? ke lah yang depan tu? Wa min. Okey, gua kakak. Your turn. Okay, try Okey. Wa min syarrin sorry. Wa min syarrin astaghfirullahalazim. Itulah dong kita pasal haja-haja tadi terus salah je. Wa min syarrin Ustazah sekali lagi Ustazah. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Aywa, Masya Allah. Wa min. Okey, syarri nipis je ro. Ro baris bawah nipis. Artinya kita ambil dia dalam keadaan dia ringan. Wa Bukan min- syarri. Bukan syarri. Syarri, lari tinggal belakang. Okey. Belakang. Okey? Syarri. Wa min syarriha. 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 Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Aywa. Indah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahsantuma. Dua-dua bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Kita dah memasuki jam 11.48. Mungkin Ustazah boleh mengambil masa ni sikit untuk kongsikan bukan tadabbur tapi tafsir. Tafsir. Baik. Tafsir Okay. Surah ini adalah di antara surah yang sangat penting dan sangat bagus untuk perlindungan diri daripada gangguan jin, manusia dan segala anasir-anasir buruk yang ada yang melata di atas bumi, di langit, di lautan, di daratan. Jin, orang, manusia yang nampak, yang tak nampak, orang yang nampak dan juga manusia-manusia yang hasad pada kita. Manusia-manusia yang wa min syarri hasidin, dan daripada hasadnya orang kepada kita. Idza hasad, daripada
orang yang berhasad apabila mereka berhasad. Sebab itu manusia ni kullu ni'matin hasad. Setiap nikmat di situ ada hasad. Dan sebab itu kalau boleh nikmat-nikmat jangan dipamerkan. Kullu ni'matin hasad. Jadi bila orang tengok kita dapat nikmat, orang sakit hati, nanti kita boleh sakit. Nama sakit tu nama dia sakit ain. Sakit air. Ya, sakit ain. Sakit ain ni artinya bila orang tengok kita tu kadang-kadang ada orang tengok kita dalam keadaan yang mengkagumi kita. Okay? Itu pun boleh buat kita sakit juga. Jadi cara untuk kita lindung diri kita, cepat-cepat baca subhanallah, tasbih, baca Quran pun boleh. Maka terputuslah ain-ain yang hasad itu. Is this what they call the evil eyes? Yes. Evil eye. Dia macam tak ada niat. Contoh saya tengok Kak Linda kan, macam contoh macam ya Allah cantiknya. Dia tak ada niat. Dia memang nak puji yang ya Kak Linda tu cantik. Tapi dia boleh jatuh yang macam tiba-tiba macam benar. Betul. Hasad. Dan kadang-kadang tidak semestinya dengan hasad pun. Kalaulah orang yang memandang kita kagum pun boleh buat kita sakit. Apatah lagi orang memandang dengan hasad. Kak, saya bukan cakap pasal saya macam itu. Bukan macam tu Kak. Dia macam lebih kira macam cantiknya. Saya memuji Kak Linda pun, Kak Linda boleh jatuh sakit. Saya baru tahu pasal benda ni Ustazah, evil eyes ni masa saya pergi umrah baru-baru ni. Saya baru tahu pasal benda ni. Betul. Maka potonglah dan sangat kalau orang memuji kita ya, mungkin kita boleh jatuh sakit. Maka potong ain itu dengan tasbih. Potong ain itu dengan tasbih. Subhanallah. Tasbih. Quran yang kita baca pun boleh potong, istighfar pun boleh potong ain. Kalau orang puji kita sebut alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Macam tu juga bila Nabi Sulaiman alaihi salam dipuji oleh malaikat. Malaikat puji Nabi Sulaiman, ya Allah dia kata, hebatnya engkau wahai Nabi Allah Sulaiman. Jin pun kau boleh arahkan. Semut pun kau boleh bercakap. Maka apa jawab Nabi Allah Sulaiman? Kita belajar dengan Nabi Sulaiman. Haza min fadli rabbi. Semua ni kurniaan dari Tuhanku. Kalau Allah tak bagi aku tak ada apa. Nak kelip mata pun aku tak mampu. Hadza min fadli rabbi. Semuanya daripada kurniaan Tuhanku. Jadi kita potong ain tu dengan tasbih, dengan istighfar, dengan baca Quran. Sebab itu kullu ni'matin hasad. Setiap nikmat ada yang hasad. Maka jangan tunjuk nikmat-nikmat yang kita dapat. Baik. Okay? Contoh macam dapat kereta besar ke, BMX6 ke, contoh lah ya, contoh. Okay? Jangan tunjuk. Alhamdulillah, reward for myself. Okay? Gelak kuat. Kak, kita kau banyak Kak, jangan tunjuk sangat Kak. Tak pernah pun tunjuk. Contoh aja tu. Relax. Okay? Jadi tapi kalau tak sengaja tu tapi bukan kalau orang tu dia tunjuk pun tidak berniat untuk riak apa semua, tapi kalau orang lain yang pandang kita pun dia sendiri yang ada macam evil eye tu sendiri, tu macam mana? Boleh sakit. Kata seorang ustaz tu, saya belajar kita terkagum dengan diri sendiri pun boleh sakit. Allahu Akbar. Terkagum dengan diri sendiri. Contoh tengok cermin, ya Allah tak sangka gila comel aku. Allah comel gila aku. Boleh sakit. Boleh sakit. Sebab itu doa tengok cermin apa? Ni surah Nabi Yusuf tu. Kalau apa Kama Hasanta tu apa je? Ataupun Isqala Yusufu tu. Betul. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Okey, panjang sangat cakap Arab, cakap Melayu saja. Ya Allah. Ya Allah. Sebagaimana engkau memperindahkan kejadianku, indahkanlah akhlakku, ya Allah. Sebagaimana engkau mencantikkan aku, kau cantikkan juga akhlakku, Allah. Ini sebelum kita sikat rambut lah. Masa tengok cermin lah. Masa tengok cermin. Ya Allah, Tuhan. Tak kira rambut sikat ke, rambut jadi mak lampir ke, tak kisah. Kau cantikkan juga. Faham. Maknanya kita minta tak adalah kita macam puji diri macam lawannya aku, tapi dalam masa yang sama
sebagaimana yang kau cantikkan wajahku ini, cantikkan juga akhlakku. Ya. Itu aja. Sungguh. Sebab kejadian Allah memang cantik. Dan manusia adalah sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan. Sebaik-baik ciptaan. Jadi yang kita tengok tu, yang kita pujinya sebenarnya adalah Allah yang maha mencipta. Maha mencipta. Dia yang okey. Okay. Ustazah. Baik. Silakan Ya. Ustazah. Silakan. Okey. Jadi bila ayat ini bermula dengan qul. Bila ayat ini bermula dengan qul, ini bermaksud ini adalah satu perintah daripada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah qul. Artinya katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung pada Tuhan yang mencipta cahaya falak. Okey? Sama juga qul, katakanlah huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu satu. Dan ayat yang bawah tu qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta manusia. Ini adalah surah-surah yang kita panggil surah ta'awuz, surah mau'izat, iaitu surah yang meminta perlindungan daripada Allah. Tu yang orang selalu Apa sebut yang kul tu. Tiga kul. Apa arti a'udzu? A'udzu ni nak tunjukkan bahawa Allah itu sangat berkuasa sampai kita kena minta tolong dengan dia. Dan Allah sangat suka bila kita tunjuk lemah dan Allah ditunjukkan kuat. Kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku kan berlindung dengan Engkau daripada si setan tu yang kena kurung tu sekarang ni. Aku berlindung dengan Engkau wahai Allah daripada syaitan yang direjam. Qul a'udzu birabbil falaq. Wahai Allah, aku ni lemah, sebab itu aku minta lindung dengan Engkau. Siapakah yang kau minta lindung ni? Rabbil falaq. Tuhan yang telah mencipta cahaya falak. A'udzu birabbin nas. Kau minta lindung dengan siapa? Aku minta perlindungan daripada Rabb, Tuhan, An-Nas, yang telah mencipta manusia. Dia yang create kita, so kita minta tolonglah kepada siapa yang create kita. Malikin Nas, itu surah An-Nas. Dan dialah raja untuk segala manusia. Min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Okey, cuba baca apa arti min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Okey, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nak ceritanya, kejahatan makhluk yang jahat, tapi makhluk jahat itu juga dicipta oleh Allah. Sebab itu kita minta lindung dengan Allah. Pada suatu hari, seorang sahabat, saya tak ingat siapa nama sahabat ni, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku kan nak tanyalah sikit, setan ni tak adil lah. Dia nampak kita tak nampak dia. Unfair, dia kata. Habis macam mana ni? Dia nampak kita tak nampak dia. So aku nak buat apa? Maka Rasulullah menjawab dengan memberi satu perumpamaan. Rasulullah kata, anjing yang nak kejar kau, okay, hung, nak kejar kan? Punya garang anjing tu. Sekali kalau tuan dia panggil, contohnya apa nama anjing tu? Chihuahua. Doggy. Nampak beza adik-beradik. Chihuahua. Ni doggy. Okay, dia pun panggil doggy. Yalah, kalau kucing Sissy. Ini doggy come here. Doggy come here. Dia tengah lari nak kejar orang ni. Bila tuan dia panggil doggy come here, lai. Boleh stop dan tarik handbrake, pusing pergi dapatkan tuan dia. Tuan dia kata jangan. No, lai. Maka punyalah taat anjing ni, dia boleh pusing dan tarik handbrake on time, masa tu juga. Ya. Dan begitulah perumpamaan syaitan, yang mana dia memang jahat, tapi dia ada tuan dia. So kita minta dengan tuan yang punya dia dan menciptakan syaitan,
A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan yang direjam tu. Tuhan, janganlah, tolonglah, tak naklah setan ni sukalah kacau aku. Setan ni suka kacau, tak naklah. Please Allah, tolong lindung aku daripada gangguan syaitan. Lagi? Dan surah Al-Falaq ini kita minta perlindungan daripada Allah yang mencipta satu cahaya di waktu subuh. Falaq. Bermaksud, bermulanya hari kita, mungkin ada anasir-anasir jahat yang kita tak boleh kontrol. Di luar kawalan kita. Kita rasa kita dah baik, kita dah planning cantik. Tapi hidup kita ni ada anasir-anasir luar yang kita tak boleh nak kontrol. Bukan di bawah kita punya kuasa untuk kontrol keadaan. Maka sebab itu kita pagi-pagi dah minta lindung dengan Allah. A'udzubirabbil falaq. Ya Allah, andainya ada keburukan yang dekat luar ni, yang datang daripada atas tanah, yang datang daripada udara, yang datang daripada laut, please Allah, protect me. Peliharalah aku, wahai Allah. Okay? Min syarri ma khalaq. Dan daripada keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Keburukan makhluk. Ada ular. Dia patok kita, bahaya untuk kita. Maka kita minta lindung dengan Allah. Ya Allah, lindungi aku daripada keburukan syaitan, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ni. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa maksudnya? Kakak ada tafsir ke situ? Tak ada tafsir kat sini. Okay, tak apa. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan daripada kejahatan malam bila dah gelap gelita. Gelap gelita bererti malam semua orang kena masuk rumah. Sebab malam ada dia punya bahaya dia. Memang Allah ciptakan begitu. Terutamanya orang perempuan. Malam masuk dalam, jangan keluar. Jangan lepak mamak. Malam ada buruk dia. Terutama perempuan malam. Tutup tingkap, maghrib tutup tingkap. Masuk dalam, bukan masa untuk keluar rumah lagi. Masuk dalam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Farah, maksud dia? Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul iaitu tali-talinya. Masya Allah. Dan ni juga di luar kawalan kita. Daripada anasir-anasir, tukang-tukang sihir yang bukan di dalam kawalan kita. Kita minta lindung dengan Allah. Tetapi kalau kena juga semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kena juga atas izin Allah. Mungkin Allah nak bagi kita pahala sabar yang lebih. Mungkin Allah nak uji kita supaya terus bergantung pada Allah. Malam-malam bangun panggil Allah. Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Ini di luar kemampuan aku ya Allah. Kau lindunglah aku daripada kejahatan manusia, kejahatan makhluk-makhluk yang tidak senang dengan aku wahai Allah. Kalau engkau tak lindung aku ya Allah, tak ada siapa boleh lindung aku ya Allah. Maka kalau sihir itu jadi juga atas izin Allah, redha. Betapa Allah sedang mencatat segala kebaikan atas redanya kita atas setiap ujian. Sedangkan Rasulullah juga kena disihir oleh orang Yahudi. Rasulullah kena. Okey. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada keburukan orang yang dengki apabila dia mendengki. Yes, orang yang dengki dan dia mendengki. Itu sebab kullu ni'matin hasad. Setiap nikmat di situ ada hasad. Minta lindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan yang kita tak dapat kawal. Jadi surah ini nak bagi tahu betapalah kita ni perlu minta lindung dengan satu kuasa yang paling besar. Iaitu siapa? Allah. Allah nak beritahu aku ni yang maha melindung kamu. Akulah yang lindung kau daripada perkara yang kau tak boleh kontrol. Daripada orang yang dengki dengan kau. Daripada kejahatan yang ada pada malam. Kejahatan yang ada pada siang. Bahaya yang ada pada malam. Bahaya yang ada pada siang. Bahaya yang ada pada binatang-binatang yang melata di atas bumi. Bahaya yang datang daripada udara. Virus-virus dan segala-galanya. Allah nak beritahu, akulah al-waliyun. Iaitu akulah pelindung yang paling hebat dalam
proses untuk melindungi diri kita. Masya Allah. Baik. So guys, itu adalah tafsir guys, bukan yang macam Ustazah buat. Selalunya macam lebih mendalam tu tadabbur. Selalunya macam apa yang Ustazah kongsikan ni adalah maksud ayat, iaitu tafsir daripada ayat-ayat yang kita baca, surah-surah pendek yang kita mengaji hari ni. And again guys, in case kalau korang tanya siapa yang dalam tu? Linda On. So sekali lagi saya minta maaf, gambar saya dah betul lah gambar, tapi gambar tu dekat poster kak, ini dekat handphone saya, sebab tu dia keluar macam ni. So okay, tak apa, kita tukar balik. And yes, thank you so much. Kita ada beberapa soalan sebenarnya Ustazah. Sekejap Ustazah, saya bacakan soalannya. Ustazah, Ain Seketul siap tanya Ustazah, poster kat belakang Ustazah tu berapa harga dia? Dan kalau anda tengok poster kat belakang tu juga sebenarnya Kak Linda, kalau anda tengok poster dekat belakang Ustazah ni, Ustazah yang lukis dan Ustazah menjual poster ini. Boleh pergi dekat Instagram Asmi Mansur, boleh tengok. Ustazah bukan saja buat, Ustazah ni art lah kiranya, buat tabung, lukisan. Kalau nak beli pokok bunga pun yang diubah suai pun boleh beli jual Ustazah kan, yang pokok tu. Ada yang jual tapi kebanyakannya tak jual lah. Sayang. Pokok tak jual? Maafkan saya, Papa Najib aku ada yang jual lah. Kalau orang bersungguh-sungguh jual lah. Okay, cantik Ustazah. Ada seorang ni tadi Ustazah cerita pasal infak. Infak tu berapa harkat ya? 2 harkat guys. Infak 2 harkat. Okay Kak Linda, I mean like nearly 1 hour kita bersama dengan Ustazah Asni, dan hari ini anda bersama dengan Linda On. Sudi, kita ada masalah teknikal, sebab itu kita terpaksa menggunakan secara manual ni. Tadi sepatutnya kita Farah Zoom ya Ustazah. Farah punya tabung mana? Kat rumah Ustazah. Sebab sekarang ni 10 malam terakhir, hari terakhir Ramadan. Jadi eloknya malam kita mula sedekah. Kita boleh sedekah dengan transfer pada malam, sebab takut malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang infak ataupun sedekah pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia sedekah selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Masya Allah. Okay, jadi setiap malam mulai hari ini, yang dah lepas tak apa, mulai hari ini, siapa yang tak boleh nak transfer, masuk dalam tabung niat sedekah. Masuk tabung niat sedekah. Tu maknanya niat sedekah, tapi bila dah nanti duit tu kita masukkan. Yes, bila-bila boleh kita sedekah. Tapi malam tu dah niat untuk sedekah. Masuklah RM10 ke, RM20 ke, RM50 ke. Okay, macam ni. Ni Haliza. Tapi tak boleh guna duit tu. Ni Haliza. Lepas tu Ustazah, lepas tu duit tu bila dah kumpul, baru kita bagi pada orang yang kita nak sedekahkan tu. Dia boleh macam itu? Boleh. Kita nak belanja kawan pun, makan pun, nak belanja orang iftar buka puasa, adik-beradik pun boleh. Nak belanja anak pun boleh. Tak ada masalah. Tapi perbuatan menderma itu adalah pada waktu malam. Yes. Sebab malam, kita takut malam tu malam Lailatul Qadar. Ini adalah tabung ni sebab biasa saya dengar Ustazah, simbolik. Saya biasa dengar kalau yang sedekah subuh tu. Betul. Ini pun sebenarnya tabung sedekah subuh juga. Tapi kita nak rebut peluang malam 10 malam terakhir, takut ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan siapa yang infak apa saja amal baik malam tu, contoh walaupun Linda bagi air pada suami abang minum bang, air kopi ke, air sirap ke, kan? Dan malam tu dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, pahala yang tercatat, Linda On telah menghidangkan air untuk suaminya selama 1000 bulan. Wow. Okay. Tapi And kalau you sedekah pada malam tu, okay. Kalau lah banyak amalan lain lagi Farah, relax Farah. Farah pergi bagi air kat suami orang sebelah, jiran. Itu cari pasal kamu tu. Silakan Ustazah, maaf. Kami potong line Ustazah. Silakan Ustazah. Dan kalau malam tu kita sedekah walaupun RM10, mungkin you boleh transfer. Yang ni ke tabung-tabung ni sebenarnya adalah simbolik je sebenarnya, nak bagi ingat. Kalau tak nampak tak ingat. Kan?
Macam ni. Nampak ayat ni? Ada ayat kalimah taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksud dia, kita minta pada Allah, semoga infak-infak kita pada malam tu Allah terima. You boleh buat transfer. Transfer. Okay, mungkin RM20 ke, RM10 ke. Yang penting setiap malam mulai pada 10 malam terakhir, jangan terlepas daripada sedekah. Ustazah, a very good question. Kak Linda sekejap sorry maafkan saya Kak Linda. Di soalan ni very good question. Nur Fadilah kata, kalau malam tu dalam pukul berapa Ustazah? Adakah malam gelap itu consider malam ataupun nak kena tunggu lepas jam 12 baru kita boleh menderma? Ada yang cakap lepas Isyak. Lepas Isyak. Start Lailatul Qadar lepas Isyak. Berarti kalau malam itu Isyak tu kita sembahyang dan malam itu Lailatul Qadar, bermaksud kita telah sembahyang Isyak selama 83 tahun. Kalau you sedekah pada malam itu, walaupun RM10, nanti dekat akhirat tahu-tahu masuk syurga pintu sedekah. Farah Fauzana, sila masuk pintu sedekah. Banyaknya awak sedekah berapa ringgit? RM10 je. Awak telah bersedekah RM10 selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Ni contoh saja. 83 tahun dan hidup sampai 60 je. Macam mana ada 83 tahun tu? Tu salah orang tu, pahala orang lain kot. Salah orang punya pahala tu. Mereka cakap, betul ni nama awak ni. IC pun sama Kan? Pada tahun 2020, ada satu malam je kau buat. Satu malam je kau sedekah RM10. You transfer pada mana-mana ke Bosnia, ke Syria, ke RM10 saja. Dan malam itu malam Lailatul Qadar, maka sedekah awak itu telah dikira tak berhenti selama 83 tahun. Masya Allah. Dan ketika itulah ahli-ahli syurga akan cakap, kalaulah aku tahu RM10 pun aku bagi, dah dapat macam ni punya syurga. Kalaulah aku bagi 100, macam manalah rupa syurga aku. Dan akhirat adalah tempat menyesal ahli-ahli syurga, apatah lagi ahli neraka. Sama juga orang baca Quran. Orang baca Quran, malam Lailatul Qadar, malam tu Lailatul Qadar. Dia niat nak baca 1 juzuk. Buka Quran, bacalah surah Al-Falaq. Tadi baru belajar kan, baca suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Niat nak baca 1 juzuk. Baca 1 ayat dah lolap. Sampai sahur. Niat nak baca 1 juzuk. Dan amalan itu dikira oleh Allah dan malam itu malam Lailatul Qadar. Kita telah membaca Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq selama 83 tahun. Selama 1000 bulan. Inilah peluang kita yang malam ni sama juga dengan yang bercakap ni. Sama je kita ni. Yang kadang-kadang sembahyang, lepas tu cadang nak sembahyang 8, tinggal 4, cadang nak sembahyang tahajud tapi tak terkojut. Cadang nak baca nak baca tasbih, nak berzikir sebelum masa sahur, tak juga. Sibuk kita ni kan. Dan orang-orang macam kita ni lah yang sepatutnya rebut peluang yang kita panggil peluang shortcut untuk melabur sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. Mulai malam ni saya buat, insyaAllah Ustazah saya buat. Amin ya Rab. Saya tompang jariahnya. Nanti saya bagi nombor ni lah Farah, kita bagi dekat Linda nombor akaun kita lah. Boleh Kak Linda. Terima kasihlah Kak Linda sama-sama. Boleh. Gurau-gurau je. Guys, hari ini saya rasa satu kelas yang cukup cantik. Mengaji bersama dengan Ustazah Asni. Jangan lupa setiap hari Selasa dan juga Jumaat, insyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan kawan-kawan Fafa yang lain. Kak Linda on, terima kasih Kak Linda sudi bersama. Terima kasih Farah. Terima kasih Farah sebab bagi peluang untuk bersama dengan Ustazah Asni. Ini satu peluang yang bagi saya sangat besar sebab
saya dapat belajar daripada Ustazah. So terima kasih Farah, terima kasih Ustazah sudi Sama-sama ajar hari kita. ni. Jangan lupa kita baca doa ni di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuun tuhibbul tuhibbul afwa afwa. fa'fu anni. Masya Allah. Allah nak offer keampunan dan kemaafan. Kita tinggal ambil sahaja peluang ni. Ambil sahaja peluang. Ustazah baca balik Ustazah biar kita orang ulang berdua. Jom Kak, kita ulang-ulang dua orang Baca mana? Okay. Yang baca doa belakang tu Ustazah. Okey. Kejap. Allahumma Allah Allahumma Allahumma Gunna Allahumma innaka innaka afuun karim afuun karim tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anna apa Ustazah? fa'fu anna Wa'fu anna. Ayo, Kak, Masya Allah. dia bukan dia fa'fu anna. Oh, fa'fu anna. Nah, tapi Masya kalau Allah. kakak seorang fa'fu anni. Okey. Baik Ustazah Farah. Betul ke tak? Saya main belasah je. Okey Farah, bagus. Masya Allah. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Allah, saya terima kasih banyak-banyak Ustazah. Tapi Sama. ala-ala kita silakan Ustazah. Kejap. Apa ni? Ada orang nak beli boleh ke Dan Ustazah? 10 malam terakhir, boleh DM. Pada 10 malam terakhir, kita patut kenal dengan Allah yang sifat dia, yang nama dia Al-Afu. Al-afu. Afun. Kalaulah kita duduk dalam Ramadan dah hampir 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin sudah 40 tahun, tapi habis Ramadan kita masih belum kenal siapakah Al-Afun. Al-afu. So, tahun ini adalah tahun kita berkenalan dengan Allah Al-Afun, iaitu yang kita baca doa tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, engkau tu afu. Allah tu artinya maha pengampun dan maha memaafkan dan maha mendelitkan. Sebab kalau kita manusia buat salah dengan orang buat salah dengan kita, okey aku maafkan. Memaafkan ia, melupakan tidak. Wow. Okey? Itu manusia. Tapi Allah kata, kalau kau dah minta maaf dengan aku ni sangat suka memaafkan. Aku maafkan kau sambil mendelete segala data-data kesalahan kau yang lalu dan kau jadi orang baru. Baik, faham. Afwunnya Allah, dia bagi maaf dengan delete. Okey, maafkan saya Ustazah. Ada soalan tadi tu Ustazah, dia tanya Ustazah Ya. Farah Fazana time ni lah bateri. Apa dia? Apa dia? Farah? Ustazah, ada orang minta ulang sekejap. Allahumma innaka afuwun karim. Boleh tambah karim, boleh juga tak tambah. Allahumma innaka afuwun afuwun karim. Okey, kenapa karim? Karim. Okey, tuhibbul afwa Tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Fa'fu anna, sama je. Okey, baik. Okey. Sebab tadi ada orang tanya soalan minta ulang. Boleh, Silakan insya-Allah. sambung Ustazah. Jadi, Apa Ustazah nak kongsi tadi nak? kenapa Karim? Karim ni juga Asmaul Husna yang bererti mulia. Mulianya dengan suka memberi sedekah. Sebab itu Ramadan dipanggil Ramadan Karim. 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 Ha. Kalau dah masuk Ramadan,
dah 40 tahun duduk dalam Ramadan tapi tangan masih susah untuk menjadi orang yang karim, maka kita kena banyak muhasabah diri. Ya Allah, ampunkanlah aku andainya hartaku hanya untuk aku. Masya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku kerana hartaku banyak duduk di dalam hati tapi tidak di tangan. Allah bagi kita harta supaya harta letak kat tangan supaya cepat dilepaskan. Lepas. Harta letak kat hati, dia akan lock. Maka datangnya Ramadan, Allah kata Ramadan Karim. Masanya untuk kau train bersedekah. Punyalah Allah nak suruh kita sedekah sampai Allah terpaksa meletakkan zakat untuk mengajar kita. Zakat adalah sedekah yang wajib. Kalaulah zakat ni tak ada, mungkin ramai orang tak keluar langsung. Betul. Kalaulah zakat ni tak wajib, tak adalah orang nak keluarkan. Lebih baik dia simpan untuk dia. Okay. Betul. Baik, terima kasih Ustazah. Sama. Alhamdulillah kelas hari ni kita ngaji di bilik ataupun kita panggil show ni di bilik ngaji. But since Kak Linda is in Cool FM, dekat Cool FM pun juga ada mengaji dan tafsir Quran bersama dengan Ustaz Zarifi Daud. Okay guys, setiap hari Isnin Masya Allah. jam 2 petang. Ya. Masya Allah. Dan mengaji secara live dekat Facebook ataupun Instagram Cool FM setiap hari Khamis 9.30 malam. Itu bersama dengan penyampai-penyampai Cool FM lah. So Linda sekali ya? Mana-mana platform pun Ustazah kan sekarang ni kan. Saya rasa best. Betul. Semua orang buat platform macam ni. Tak kisah siapa pun buat. Kita mengaji sama-sama. Macam itulah insyaAllah. Thank you Kak Linda. Betul ni. Yang orang kata ada hikmah di sebalik PKP. Yang jauh tu dapat kita rasa dekat. Terutama macam hari ni saya rasa dekat dengan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you Kak Salam, Linda. Bye. Linda. Love you. Cium pipi. Cium pipi. Bye. Love you too. Mama. Nampak? Bye Kak. I love you. Love you. Bye-bye. Bye. Masya Allah. Itu dia Ustazah. Saya Yo, bersyukur Farah. sangat saya dapat bersama dengan Ustazah dan juga Kak Linda. Ustazah, selamat berehat Ustazah. Semoga hari Jumaat ni hari yang penuh berkah kepada Ustazah. Mungkin kita boleh Amin. tutupkan kelas kita hari ni dengan doa sedikit. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatu minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. تحب العفو فاعف عنا يا رب. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وصدقاتنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terimalah wahai Allah amalan kami yang banyak kurang ya Allah. Janganlah berkira dengan kami yang banyak kekurangan amalan kami ini ya Allah. Sedekah kami, puasa kami, zakat kami, solat kami, rukuk kami, sujud kami ya Rab. Tarawih kami ya Rab. Sedekah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Sehingga kita berjumpa lagi hari Okay, Selasa insyaAllah depan. Farah. InsyaAllah hari InsyaAllah. Selasa atau hari Isnin boleh tak kita tukar date? Hari Isnin?
Ya bisa. Ya bisa, bagus. Terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah guys, itu dia. Sekian kita bersama dengan Ustazah Asniman. Sudah hari ini anda bersama dengan saya Farah Fauzana untuk di bilik mengaji. Yes, bersama dengan sahabat mengaji kita Fin Jamal RTW. Jangan lupa untuk anda dapatkan barang ataupun the latest produk hari ini. Ini yang dimaklumkan, nampak ni kalau korang boleh baca sempena dengan sambutan Hari Raya ni, kalau boleh sebarang pembelian 15 Mei iaitu hari ini. Okay, so bolehlah dapat sebelum hari raya nanti. Tapi kalau sejenisnya tak kisah, tak apalah, kalau lambat pun lambat lah, it's okay, I'm good. Tak apalah, korang janji korang order. So hari ni combo price untuk 2 blouse ni dan juga palazzo is 199. Anda boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera dekat bawah ni. Dan yang menariknya saya nak beritahu kepada anda hari ni, sekejap lagi sekejap saja lagi, jam 1 tengah hari, anda boleh check out Fin Jamal RTW Instagram sebab mereka akan buat jualan. Tak salah saya, mereka akan buat jualan. So korang akan kena check kat situ lah. So mulai hari ni dan hari-hari seterusnya, terima kasih di bilik ngaji kita bersama dengan sahabat ngaji kita Fin Jamal RTW. Semangat kan? Malas nak cakap lah. Okay. Baru lepas cerita pasal riak tak riak tadi. Dah aku riak, bukan riak ni, nak kongsi. Okay, sekian saja insyaAllah. Mungkin minggu hadapan kita akan bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Tak tahu siapa. Mungkin kalau anda ada suggestion, boleh kongsikan bersama dengan kami. Ingat, di bilik ngaji setiap hari Selasa dan Jumaat bersama dengan saya Farah Fauzana. Assalamualaikum.